Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Direct to the point. Rafizi Ramli mendedahkan satu lagi komplot, satu lagi skandal, satu lagi penyelewengan, satu lagi kesalahan yang memang dahsyat. Kalau perkara ini betul, ini memang amat dahsyat dan ini satu tamparan yang hebat lagi untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Terus terang saudara-saudara, tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekarang saya punya perasaan bercampur-campur sekarang. Saya sedih sebab Najib Razak kena macam begini. Tapi pada masa yang sama, saya tetap sokong kepada sistem kehakiman di Malaysia. Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi Ramli rupa-rupanya ada satu laman web dia yang sekarang ini saya baru tahu. rafiziramli.com. Kamu boleh masuk ke dalam rafiziramli.com. Dan ada satu laporan yang telah ditulis oleh rafiziramli.com di laman webnya, iaitu dia telah mendedahkan bahawa Alizes Marine Limited, satu syarikat yang palsu, pindah wang dari projek LCS. Mari kita kongsi bersama. Hari ini saya ingin mendedahkan bahawa sebuah syarikat pesisir luar pantai, iaitu Offshore Incorporated Company, telah dinamakan di dalam siasatan dalaman sebagai syarikat yang ditubuhkan untuk memindahkan wang dari projek LCS ke akaun-akaun di luar negara. Syarikat yang dinamakan adalah Alizes Marine Limited, sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malta. Syarikat ini juga dinamakan di dalam siri pendidikan Panama Paradise Papers yang mendedahkan bagaimana syarikat-syarikat pesisir luar pantai digunakan untuk menyembunyikan wang daripada aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang di seluruh dunia. Laporan siasatan dalaman ke atas projek LCS membuat simpulan berikut. Setelah menyemak invoice-invoice dari pembekal-pembekal tertentu, pasukan penyiasat menemui sejumlah bayaran palsu berjumlah 23.37 juta ringgit Malaysia. Invoice dihantar kepada subkon projek LCS untuk perkhidmatan teknikal yang sebenarnya tidak wujud. Apabila pembekal-pembekal ini dijejaki, syarikat sebenarnya tidak wujud kerana maklumat alamat yang diberikan adalah palsu. Malah semakan menunjukkan bayaran dibuat ke akaun-akaun lain. Modus operandi yang digunakan mirip kepada kaedah yang digunakan untuk mencuri wang 1MDB. Syarikat-syarikat palsu ditubuhkan di seluruh dunia yang namanya menyamai sebuah syarikat yang benar-benar wujud. Invoice dihantar dari satu syarikat, sebaliknya arahan bayaran adalah supaya invoice dibayar ke satu akaun yang didaftarkan di bawah syarikat yang namanya hampir sama tetapi syarikat yang berlainan. Siasatan dalaman menamakan Alizes Marine Limited sebagai salah sebuah syarikat yang banyak menerima bayaran bagi pihak sebegini. Alizes Marine Limited dilantik oleh subkon projek sebagai pembekal alat-alat gantian spare parts untuk projek ini atas cadangan di CNS. Kontraktor teknikal yang menyediakan reka bentuk dan spesifikasi teknikal kapal kelas Gowin. Siasatan dalaman projek LCS dalam menamakan Alizes Marine Limited sebagai syarikat yang memindahkan wang dari projek LCS juga membuat penemuan-penemuan berikut. Alizes Marine Limited dicadangkan untuk menjadi pembekal atas alasan ia sebuah syarikat pembekalan pertahanan dari Perancis menggunakan Alizes Marine France. Pengurusan projek LCS dimaklumkan bahawa Alizes Marine France mempunyai lesen ekspor sedunia Global Export License yang memberi kelebihan kepadanya untuk membekalkan alat-alat ganti pertahanan. Pengurusan projek LCS melantik Alizes Marine atas pertimbangan ia mempunyai lesen ekspor sedunia. Maklumat itu sebenarnya palsu kerana Alizes Marine Limited tidak mempunyai sebarang lesen. Sebaliknya hanya sebuah syarikat pesisir luar pantai tanpa operasi. Walaupun projek LCS menerima invoice yang nampak seperti datang dari Alizes Marine France, bayaran-bayaran sebenarnya dibuat akaun di Singapura yang dimiliki sebuah syarikat lain yang menggunakan nama Alizes Marine Limited hampir sama tetapi berlainan. Kesimpulan siasatan dalaman secara terang-terang menamakan penglibatan di CNS dalam skim penyelewengan dana ini. Dalam bahasa Inggeris bunyinya begini, maafkan saya kalau tidak betul bahasa Inggris saya.
The CNS used Alizes Marine as a front to benefit from the supply of spare parts on the arrangement made and carved in Malaysia. Dalam bahasa Malaysia, the CNS menggunakan Alizes Marine sebagai syarikat palsu untuk mendapatkan manfaat dari pembekalan alat gantian berdasarkan muslihat yang dibuat di Malaysia. Penyiasat turut menyimpulkan bahawa DCNS dan sebuah lagi syarikat dari Perancis adalah sebahagian dari skim yang memindahkan wang dari projek ini yang melanggar Akta Pengubahan Wang Haram atau AMLA. Perkara ini disahkan apabila penyiasat membandingkan jumlah yang dibayar oleh projek LCS untuk membeli alat-alat gantian kepada Alizes Marine Limited berbanding jumlah perolehan yang dilaporkan di dalam penyata keuangan Alizes Marine France bagi tempoh 2011 hingga 2015. Sepanjang tempoh itu, subkontraktor projek LCS membayar sebanyak Euro 43.69 juta bersamaan sekitar 210 juta ringgit Malaysia kepada Alizes Marine France berdasarkan invoice yang dihantar tetapi dibayar ke akaun-akaun lain di bawah Alizes Marine Limited bagi pembelian alat-alat ganti. Sebaliknya, jumlah perolehan yang dilaporkan di dalam penyata keuangan Alizes Marine France yang dilaporkan kepada pihak berkuasa Perancis hanya sekitar 3.53 euro juta. Bersamaan sekitar 18 juta ringgit Malaysia sahaja. Ini bermakna sejumlah sebanyak 192 juta ringgit Malaysia telah dipindahkan ke akaun-akaun syarikat-syarikat pesisir luar pantai yang tidak dapat dijejaki. Sebab itu saya bertegas bahawa skim mencuri dana rakyat yang sebegini rumit tidak boleh berlaku tanpa dilindungi oleh orang-orang atasan yang lebih berkuasa dari seorang pesara Panglima Tentera Laut yang didakwa baru-baru ini. Jika skim-skim yang melibatkan syarikat-syarikat pesisir luar pantai dituduh bersabit dengan DCNS dan DCNS mempunyai rekod membayar rasuah kepada syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak semasa skandal Scorpion dahulu, maka wajarlah rakyat terus menuntut siasatan untuk mengetahui siapa dalang sebenar yang mempunyai kuasa melindungi DCNS. Rafizi menulis, terakhir dia kata, hanya Najib Razak, Zahid Hamidi dan Hisamuddin Husin yang boleh menjawab soalan ini. Artikel ini ditulis oleh Rafizi Ramli di rafiziramli.com. Disclaimer daripada saya, admin The Twin TV. Artikel ini adalah daripada Rafizi Ramli dan tidak menggambarkan pendapat daripada channel ini. Itu semua daripada Rafizi Ramli. Saya nak kongsikan membaca buku Doraemon. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.